guys, ini dia berita mengejutkan sekali lagi. Pihak pembangkang ya terus meroyan ya apabila filem The Anwar The Untold Story telah pun diriliskan ya, dan juga tayangan perdana yang berlaku pada 2 hari yang lalu, sahabat semua. Dan hari ini kita mendengar pelbagai pandangan ya, ada yang pandangan yang baik dan khususnya pandangan daripada pembangkang ya, apabila mereka meroyan mengatakan filem ini filem merapu, pelakon nomor satunya standar nomor 1, rating untuk movie ini katanya untuk 1 bintang saja. Itulah yang mereka katakan, sahabat-sahabat semua. Saya percaya ini adalah cubaan untuk memprovokasi hasil filem ini, yang sebenarnya filem ini bukanlah satu filem untuk mengejar award, untuk mengejar the best film atau sebagainya, tetapi intipati di dalam cerita kehidupan pejuang sebenar Datuk Seri Anwar Ibrahim itu yang harus menjadi perhatian. Dan hari ini dengan tidak semena-mena, sahabat semua, di saat pembangkang walaun-walaun lebay-lebay meroyan movie The Untold Story ini jawapan Datuk Hans Isaac berkaitan dengan segala tomahan, segala kritikan daripada pihak pembangkang pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang Datuk Hans katakan, ya tak perlu just filem Anwar, nilai mesej perjuangan itu yang harus diberi perhatian katanya. Jadi terbaik daripada Datuk Hans, kalau kita lihat pengarah dan pelakon Datuk Hans Isaac ya, Hans Isaac berkata orang ramai tidak perlu menghakimi filem Anwar The Untold Story, sebaliknya menghayati mesej yang diperjuangkan oleh tokoh reformasi negara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau kagum dengan semangat juang ditonjolkan watak Anwar dalam filem tersebut, sekaligus akuinya ia mampu menarik minat anak muda untuk mengetahui derita apa yang dialami Anwar, tetapi tidak diceritakan perkara yang tidak diceritakan kepada umum. Jadi katanya Anda tak perlu judge filem ini, tapi nilai cerita dan mesej yang ada dalam filem itu dan perjuangan beliau. Tambah Hans Isaac juga, Anda perlu faham dari apa yang dialami oleh beliau selama 25 tahun dahulu dan hari ini menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Ia bukan satu yang mudah, katanya kepada Harapan Daily. Perjalanan penuh liku Anwar sepanjang perjuangannya sebelum menjadi Perdana Menteri berjaya difilmkan dalam karya Anwar The Untold Story yang ditayangkan secara pratonton kemarin, katanya. Hans berkata, filem biopik Anwar merupakan sebuah filem yang genrenya amat berbeza berbanding naskah lain yang menembusi pawagam Malaysia selama ini. Filem Anwar berbeza daripada filem yang selalu ada di pawagam kita sebab ini kisah biografi seorang ahli politik yang dah lama di negara kita, dan hidup beliau tak sama seperti orang biasa melihat apa yang dilihat dan apa yang dialami. Dan kepada rakyat Malaysia yang lebih muda yang tak tahu perjuangan sebelum menjadi Perdana Menteri, mungkin mereka boleh nilai dalam filem ini, ujarnya, yang juga ahli majlis pimpinan pusat PKR. Hans berkata, walaupun ada kritikan yang membandingkan karya tersebut dengan hasil tangan pengarah filem tempatan, apa yang utama adalah mesej yang cuba disampaikan. Beliau turut berpendapat filem tersebut sebagai medan terbaik untuk anak muda mendalami kepayahan seorang Perdana Menteri sebelum diangkat mengetahui negara. Yang tak kenal beliau sejak awal datang, bagaimana dengan perjuangan itu boleh sampai jadi Perdana Menteri, katanya. Ya bukan mudah nak jadi Perdana Menteri Malaysia, banyak halangannya, katanya. Untuk rekod, filem arahan sutradara Indonesia itu membawikan penglibatan kartunis Malaysia iaitu Zulkifli Anwar HQ atau juga dikenali sebagai Zunar, yang bertindak sebagai penerbit eksekutif. Filem arahan Viva mesti dibintangi pelakon sensasi Farid Kamil Zahar yang memegang watak sebagai Anwar, manakala aktris terkenal Indonesia Asca Septriasa membawa watak Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Selain Malaysia sebagai lokasi utama, filem yang menelan kos sebanyak 10 juta menjalani penggambaran di Indonesia. Berlatar belakangkan tempo antara 1993 dan 1998, filem biopik itu juga merungkai perjalanan hidup Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Filem Anwar The Untold Story yang ditayangkan di pawagam di seluruh negara akan bermula pada 18 ini. Itu komen dan hujah terbaik untuk membalas segala kritikan daripada pihak pembangkang, walaun-walaun lebay-lebay yang kini ya kita mungkin melihat begitu
cemburunya mereka apabila film ini sudah pun ditayangkan pada tayangan perdana dan akan ditayangkan pada 18 hari bulan ini, sahabat-sahabat semua. Mereka mula mengkritik kononnya pelakon Farid Kamil tidak mencapai standard. Oh, pandai pula, mungkin mereka itu lebih hebat berlakon daripada Farid Kamil kalau disuruh berlakon, sahabat-sahabat semua. Dan juga mereka katakan film ini 1 bintang saja. Memang 1 bintang kalau itu anggapan mereka, sebab nilai juga mereka yang memberikan komen dan kritikan itu mungkin tidak punya bintang atau hanya setakat 1 bintang film ataupun kehidupan mereka. Itu dia, sahabat semua. Jadi apapun intipati yang dikongsikan oleh Dato' Hans Isaac di sini adalah intipati dalam cerita itu sebenarnya. Bagaimana kehidupan perjalanan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya mudah. Begitu banyak musuh politik, begitu banyak politikus-politikus yang membenci Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya kerana beliau seorang individu yang melawan korupsi rasuah di negara kita, dan mereka-mereka itulah kaki-kaki perasuah yang sehingga hari ini masih lagi cuba untuk menggulingkan Datuk Seri, menjatuhkan kerajaan perpaduan hari ini kerana mereka begitu terdesak untuk kembali berkuasa. Inilah politikus-politikus yang hanya mementingkan kuasa semata-mata, tapi tidak melihat kepada agenda rakyat. Terima kasih. Sampai di sini saja apa yang saya kongsikan. Terbaik hujah dan juga jawapan balas daripada Han Isaac berkaitan dengan filem Anwar The Untold Story ini. Jadi saya percaya ramai sahabat-sahabat dan juga warganet di luar sana tidak sabar lagi menanti beberapa hari, ada 8 hari lagi untuk kita melihat sendiri, menonton sendiri filem ini bakal ditayangkan di seluruh negara. Alright, sahabat semua, terima kasih. Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan dua launtit, lebay-lebay kita boleh nampak komen yang begitu berunsur provokasi, hasutan dan kebencian. Memang sepertinya apabila mereka memberikan komen ini tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal dan digilis oleh kereta api. Alright, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah tanya selera. Sekian saya daripada Alright Dapat Channel. Sekarang kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.